dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan IQ akan bertanding dalam kategori pertandingan dan pameran inovasi Bahasa Melayu bagi Konvensyen Bahasa Melayu tahun 2023. Baiklah, kumpulan kami diketuai oleh Muhammad Anik Akram bin Nazaruddin. Seterusnya diikuti dengan Fatullah Nur Alam binti Belasan, diikuti dengan Dayang Asmida binti Abang Sahwali, Elias Abang Saili dan dibimbing oleh Puan Sharifah Nasiah binti Wan Obeng. Bimbingan adalah bertajuk Jebusa. Inovasi Jebusa ini memfokuskan kepada kemahiran menulis bagi meningkatkan penguasaan DSKP Bahasa Melayu tahun 2, standard pembelajaran 3.1.1 iaitu menulis secara mekanis, perkataan, ayat, perenggan dan petikan. Jadi murid sasaran kami adalah murid tahap 1 tahun 2. Inovasi Jebusa ini merupakan pembelajaran berkonsepkan permainan berperingkat dengan memanfaatkan penggunaan digital sebenarnya. Jebusa ini ialah Jebusa merupakan gabungan perkataan jejari bulan sabit yang menggunakan bentuk grafik seperti bulan sabit dan jejari bulatan bagi menggambarkan garis-garis untuk membentuk huruf. Contohnya huruf A iaitu gabungan antara bulan sabit dan jejari bulatan. Jebusa ini juga menerapkan elemen matematik dengan membentuk nombor melalui gabungan bentuk jebusa tersebut. Contohnya nombor 2 iaitu gabungan antara bulan sabit dan jejari bulatan. Jebusa ini sesuai untuk kanak-kanak yang menghadapi masalah disleksia dalam bahasa, juga dikenali sebagai masalah disgrafia. Inovasi Jebusa kami ini mengaplikasikan model design thinking yang terdiri daripada empathy, define, ideate, prototype dan test bagi menganalisis dokumen manuskrip sebilangan murid tahap 1 tahun 2. Analisis mendapati bahawa murid-murid tersebut kurang menguasai kemahiran menulis dengan betul. Kesilapan yang dilakukan semasa menulis perkataan dan ayat menunjukkan sebilangan daripada murid ini mempunyai ciri-ciri disgrafia. Komponen pertama bagi model design thinking ialah empathy, iaitu sasaran kami adalah murid tahun 2, subjek Bahasa Melayu dan DSKP ialah standard pembelajaran 3.1.1 iaitu menulis secara mekanis, perkataan, ayat, perenggan dan petikan. Komponen kedua yang terdapat dalam model design thinking ialah define, iaitu analisis secara deskriptif. Antara bentuk-bentuk kesalahan yang suka dibaca dalam dokumen latihan murid yang pertama ialah penjarakan antara huruf, contohnya huruf terlalu jauh antara huruf seterusnya dan perkataan terlalu rapat antara perkataan seterusnya. Yang kedua, penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Yang ketiga, bentuk huruf konsonan ditulis menjadi huruf konsonan, contohnya huruf H seperti N dan N menjadi R. Yang keempat ialah bentuk huruf vokal ditulis menjadi huruf vokal, contohnya huruf O seperti A. Terdapat beberapa sokongan dapatan kajian lepas iaitu menurut Yusuf Mali dan Walter Alvin Janiti 2010 menyatakan murid sering berhadapan dengan masalah kemahiran menulis seperti tulisan tangan yang buruk, tidak konsisten, masalah dalam penggunaan ruang penjarakan huruf, perkataan atau ayat tertinggal dan kesilapan dalam memasukkan huruf-huruf yang sesuai dalam ayat. Perkara ini jelas menunjukkan gejala disgrafia. Selain itu, menurut kajian Rosenbeck, McNeil, Tyson, Oder dan Collins 1980 juga menyatakan bahawa kanak-kanak yang mengalami disgrafia menunjukkan beberapa masalah dalam tulisan iaitu pembalikan huruf, transposisi huruf, masalah menyalin semula huruf, M, N, W dan U, penggantian huruf dan pelenyatapan huruf. Kesimpulannya, melalui pemerhatian, murid didapati berada pada tahap yang kedua disgrafia daripada 3 kategori keseluruhannya iaitu motor disgrafia. Masalah ini disebabkan oleh kekurangan dari segi kemahiran motor halus serta sering menunjukkan tulisan yang tidak boleh dibaca walaupun ianya menulis menggunakan kaedah menyalin semula ayat. Dokumen yang diperolehi bukanlah penulisan spontan melainkan murid diarahkan untuk menyalin semula ayat yang diberikan oleh guru. Namun, masih banyak kesalahan tulisan yang terdapat pada dokumen yang dihasilkan oleh murid. Terusnya masih di dalam komponen kedua di model design thinking iaitu define, tapi dari segi analisis pola. Yang pertama ialah penjarakan antara huruf dan perkataan dibahagi kepada 2 iaitu huruf terlalu jauh antara huruf seterusnya, tahap kesalahan adalah pada tahap kritikal. Yang kedua, perkataan terlalu rapat antara perkataan seterusnya, tahap kesalahan juga pada tahap kritikal. Yang kedua ialah penggunaan huruf besar dan huruf kecil, tahap kesalahan adalah pada tahap sederhana sahaja. Yang ketiga ialah bentuk huruf konsonan ditulis menjadi huruf konsonan iaitu huruf H seperti N pada tahap sederhana, huruf N seperti H pada tahap kritikal dan huruf R seperti N pada tahap sederhana. Terakhir yang dapat dikesan ialah bentuk huruf vokal ditulis menjadi huruf vokal iaitu pada tahap kritikal. Seterusnya masih di dalam komponen kedua bagi model design thinking iaitu define namun secara analisis dari segi teori.
Terdapat beberapa ciri disgrafia yang dikesan pada diri murid. Yang pertama ialah bentuk huruf dan tulisan tidak konsisten, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih bercampur, saiz dan bentuk huruf tidak seragam, perkataan yang ditulis tidak lengkap, tulisan banyak salah, terbalik dan huruf hilang, suka menulis dengan lurus pada kertas yang tidak bergaris, dan yang terakhir ialah tiada penjarakan tulisan. Disgrafia lain yang dapat dikesan pada murid ialah posisi badan yang tidak betul semasa menulis, di mana postur duduk murid adalah bongkok dan bahu terlalu condong ke bahagian kertas. Yang kedua ialah sangat lambat dalam menyiapkan kerja penulisan. Murid mengambil masa yang lama untuk menyiapkan kerja penulisan yang diberikan, meski dengan menggunakan kaedah menyalin semula ayat atau perkataan. Murid mudah penat apabila menulis. Murid seringkali berhenti lama sebelum memulakan semula kegiatan menulis. Terusnya, komponen ketiga bagi model design thinking ialah idiot, di mana terdiri daripada SWOT iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Antara kekuatan yang dapat dikesan ialah inovasi ini menggunakan media luar talian supaya mudah dan dapat digunakan di mana-mana sahaja. Inovasi menarik dan sesuai digunakan oleh kanak-kanak berbagai umur sekaligus dapat membantu murid yang mempunyai masalah khas seperti disgrafia. Kelemahan yang dapat dikesan ialah penjarakan antara huruf, contohnya huruf terlalu jauh antara huruf seterusnya dan perkataan terlalu rapat antara perkataan seterusnya. Yang kedua ialah penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Yang ketiga ialah bentuk huruf konsonan ditulis menjadi huruf konsonan, contohnya huruf H seperti N dan N menjadi R. Yang keempat ialah bentuk huruf vokal ditulis menjadi huruf vokal, contohnya huruf O menjadi A. Yang ketiga ialah peluang, di mana murid rajin menulis dan menunjukkan keyakinan ketika menulis ketika di depan. Yang kedua ialah pelajar yang bermasalah dalam menulis ayat dengan kemas akan dapat diperbaiki. Yang terakhir ialah ancaman, di mana penggunaan inovasi dalam bentuk digital dapat menjadi salah satu penyebab pelajar mulai terpengaruh dengan permainan video yang sekiranya dibuat tanpa pengawasan orang tua. Yang kedua ialah inovasi yang terlalu menarik menyebabkan maklumat yang hendak disampaikan tidak jelas. Bagi mengatasi masalah kelemahan tadi, wujud kemungkinan, kebarangkalian dan pilihan bagi mengatasi masalah tersebut. Yang pertama ialah membuat latihan untuk menulis huruf vokal secara berulang kali, memperbanyakkan latih tubi untuk menulis huruf besar dan huruf kecil dalam penulisan, membuat latih tubi menulis ayat dengan penjarakan antara perkataan yang betul, dan akhir sekali ialah memerlukan bimbingan daripada guru secara 100% dalam penulisan ayat. Bagi mengatasi ancaman seperti yang dinyatakan, wujud kemungkinan, kebarangkalian dan pilihan seperti berikut, iaitu kerjasama antara ibu bapa amat digalakkan untuk mengawasi anak-anak. Yang kedua, menggunakan bahan grafik yang lebih sesuai atau hampir dengan contoh bagi setiap soalan. Yang ketiga ialah menggalakkan murid untuk bertanya tentang penulisan perkataan dan huruf dalam ayat. Baiklah, secara keseluruhannya, ancaman dan kelemahan yang telah dinyatakan dapat dimasukkan ke bahagian peluang kerana terdapat kemungkinan, kebarangkalian dan pilihan yang boleh digunakan bagi mengatasi masalah tersebut. Raja di sebelah merupakan prototip pertama Jabusa, iaitu menggunakan rumus jejari diameter sebuah bulatan dan lilitan separuh bulatan untuk menulis huruf yang bermasalah. Seterusnya, ini adalah prototip kedua kami, masih juga menggunakan rumus yang sama, iaitu jejari diameter sebuah bulatan dan lilitan separuh bulatan untuk menulis huruf yang bermasalah. Jabusa prototip kedua ini juga melindungi penggunaan huruf besar dan huruf kecil dalam sebuah ayat, menggunakan kaedah jari kelingking bagi membezakan jarak antara perkataan dalam sebuah ayat. Terakhir ialah prototip yang berkonsepkan membeli barang di kedai wujud yang menggunakan rumus jejari diameter sebuah bulatan dan lilitan separuh bulatan untuk menulis huruf yang bermasalah serta menggunakan kaedah jari kelingking serta menerapkan elemen matematik. Antara impak inovasi Jabusa ini ialah jimat masa, iaitu proses pemahaman murid bagi mencapai matlamat. Jimat kos tidak menggunakan sebarang kos, menggunakan kaedah pendidikan perisian seperti PowerPoint, Canva, YouTube dan Google Chrome, meningkatkan produktiviti, meningkatkan pengetahuan murid, menambahkan ilmu baru, TMK dan matematik, mudah digunakan, pembelajaran berkonsepkan permainan berperingkat, mudah diakses pada berbagai masa kerana tidak memerlukan sebarang rangkaian internet. Telah menguji coba inovasi Jabusa kami pada tarikh yang sama namun pada masa yang berbeza. Kami telah membuat pengevaluasan di salah sebuah sekolah di Kota Semarahan yang melibatkan murid tahap 1, tahun 1 dan tahun 2 dan mendapat maklum balas yang sangat merasakan daripada guru-guru senior bahasa Melayu di sekolah tersebut.